Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua murid-murid yang berada di rumah sekarang, dan saya berharap semuanya sihat. Memandangkan kita sekarang masih lagi berada di dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan. Jadi pada hari ini cikgu nak sentuh sedikit tentang bab reka bentuk elektronik, yang mana awak perlu tahulah yang terdapat, yang mana ada dalam silibus tingkatan 2. Untuk bab reka bentuk elektronik ini ada dua bahagian utama yang perlu awak tahu, iaitu yang pertama micropengawal ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai microcontroller. Bahagian ini banyak digunakan dalam sistem atau peralatan seperti kawalan kereta elektronik, mesin basuh, ketuhar, alat kawalan jauh dan sistem kawalan keselamatan. Ataupun macam CCTV lah, dia banyak menggunakan micropengawal. Ataupun yang paling senang awak nampak lampu traffic, traffic light, yang mana mengawal lalu lintas di jalan raya. Yang kedua, bahagian yang kedua adalah microprocess, ataupun dalam bahasa Inggerisnya microprocessor yang banyak digunakan dalam komputer server. Kita pergi satu persatu. Yang pertama, micropengawal. Micropengawal merupakan peranti kawalan dalam satu chip. Apa dia peranti? Peranti ni macam komponen, komponen elektronik yang kecil yang terdapat dalam satu chip. Terdiri daripada unit pemprosesan pusat ataupun kita panggil sebagai CPU, RAM, Random Access Memory, ROM, Read Only Memory, dan port input output. Fungsi micropengawal ialah mengawal peranti elektronik berdasarkan pengaturcaraan yang telah dimuatkan ke dalamnya. Contoh, pintu pagar automatik yang dikawal menggunakan alat kawalan jauh. Kelas, ini contoh micropengawal lah. Ini micropengawal yang terdapat dalam litar elektronik. Ini litar elektronik. Micropengawal dia yang ni. Ini micropengawal dia macam ni. Dan ini dia gambar raja litar elektronik. Dan terdapat dalam ni terdapat litar, di dalam ni terdapat micropengawal. Ini gambar raja blok micropengawal. Seperti yang saya terangkan tadi, dalam micropengawal ni ada 4 benda, iaitu CPU, RAM, ROM dan port I/O, port input dan output. Bahagian yang kedua, microprocess. Merupakan peranti pemprosesan mikro dalam satu chip. Digunakan bersama chip-chip sokongan seperti input, output, RAM dan ROM. Semua chip dihubungkan melalui sistem bus, melakukan kawalan yang lebih besar seperti komputer. Microprocessing dia sama macam micropengawal, tetapi chip-chip sokongannya dihubungkan melalui sistem bus. Microprocess ni ada sistem bus. Ini chip microprocess. Yang ni. Awak lihat kat sini ada gambar. Gambar ni pun awak boleh lihat dekat dalam buku teks awak. Chip microprocess. Ini gambar foto yang sebenar. Gambar raja blok. Dalam chip ni kalau awak lihat dia ada input, output, ada RAM, ada ROM dan keempat-empatnya dihubungkan melalui sistem yang dipanggil sistem bus. Tadi awak dah tahu dua bahagian itu. Yang seterusnya ada dua bahagian, micropengawal dan microprocess. Seterusnya micropengawal. Dalam micropengawal juga diterbagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama input, CPU ataupun unit pemprosesan pusat di bahagian proses dan juga di bahagian output. Saya terangkan satu persatu bahagian tersebut.
Okey, bahagian input fungsinya menerima isyarat dari peranti input dan menghantarkannya kepada unit pemprosesan pusat ataupun CPU. Okey, peranti input ada dua. Okey, yang pertama peranti input digital dan peranti input analog. Okey. Okey, awak kena tahu peranti input digital dan juga peranti input analog. Okey, peranti ni tadi saya cakap dia merupakan seperti komponen-komponen elektronik yang kecil-kecil. Okey, peranti yang kecil. Okey, berapa dia peranti input digital contohnya? Okey, kalau lihat kat sini, okey, ni dia peranti input digital yang pertama, switch tekan tutup. Okey, switch tekan tutup ni akan menghasilkan isyarat kepada mikro pengawal dalam bentuk digital. Apabila punat switch ditekan, okey, ni punat dia awak tekan, okey, litar akan tertutup dan arus dapat mengalir. Okey, ni simbol switch. Okey, ni gambar sebenar, ni simbol dia. Okey, contoh punat ni awak tekan ke bawah. Okey, dia akan bersambungkan litar ni dan arus akan dapat mengalir. Okey, itu yang pertama, switch tekan tutup. Okey, yang kedua, switch tekan buka. Okey, switch tekan buka ni bentuk isyarat yang dihasilkan oleh switch ini sama dengan switch tekan tutup. Tetapi apabila punat ditekan, awak tekan ini, okey, litar akan terbuka dan arus terputus. Contohnya awak tekan ini ke bawah. Okey, awak tekan ni ke bawah, litar ini akan terputus. Okey, litar terputus, litar akan terbuka dan arus akan terputus. Okey, itu beza switch tekan tutup dan switch tekan buka. Okey, yang ketiga, peranti input digital yang ketiga adalah switch micro. Okey, ini tadi yang pertama. Okey, ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Okey, switch micro mempunyai dua fungsi, iaitu dapat bertindak sebagai switch tekan tutup dan switch tekan buka. Okey, ini gambar sebenar switch micro dan ini simbol dia. Okey, simbol elektronik. Okey, next. Okey, yang keempat, peranti input digital adalah penderia pergerakan ataupun kita panggil sensor. Okey, penderia pergerakan berfungsi mengesan pergerakan haba yang dihasilkan oleh manusia atau haiwan. Apabila terdapatnya pergerakan, isyarat akan dihantar kepada mikro pengawal dalam bentuk digital. Okey. Ini contohnya awak boleh lihat dekat pintu automatik. Contoh di shopping mall, kalau awak lihat ada satu pintu yang boleh awak dekat, dia terbuka sendiri dan awak dah melepasi pintu, dia akan tertutup sendiri. Itu namanya dia mengesan pergerakan haba. Dia mengesan pergerakan haba awak yang berdekatan dengan pintu dan dia automatik akan terbuka. Itu ada benda ni. Pada pintu tersebut ada penderia pergerakan. Okey, yang kelima, penderia air. Okey, ataupun water sensor lah. Okey, penderia air berfungsi untuk mengesan kehadiran air pada sesuatu tempat. Okey, contohnya saya tak perlu terangkan detail, tapi saya cuma nak awak bayangkan aplikasi-aplikasi digunakan di mana. Okay, awak nampak benda tersebut. Okey, contohnya penderia air digunakan pada pengelap cermin kereta ataupun wiper secara automatik. Okey, contoh kereta. Okey, ada kereta yang wipernya berfungsi apabila ada air hujan turun, dia automatik mengelap cermin kereta. Okey. Tadi peranti input digital ada 5. Okay, sekarang kita teruskan kepada peranti input analog. Okey, peranti input analog terdiri daripada penderia jarak, penderia cahaya dan penderia suhu. Ada 3 saja. Okey. Ini yang pertama, penderia jarak. Okay, penderia jarak berfungsi mengesan dan membaca ukuran jarak antara penderia dengan objek atau halangan. Okey, ini saya awak boleh baca sendiri, tapi saya cuma nak awak tahu penderia jarak ataupun infrared distance sensor. Okey, banyak digunakan. Contoh ini. Okey, pipe air automatik. Okay, awak pernah lihat ini? Kan, pernah guna kan? Pernah jumpa? Okey, saya rasa awak pernah jumpa. Mana awak dekatkan tangan awak dekat pipe air. Okey, automatik air itu akan keluar. So, awak tak perlu pegang kepala pipe untuk awak keluarkan air. Okey, itu terdapatnya penderia jarak. Okey. Yang kedua, penderia cahaya.
Okey, penderia cahaya ataupun kita panggil sebagai perintah peka cahaya merupakan sebuah penderia cahaya. Okey, peranti ini peka terhadap cahaya. Okey, ini contohnya. Okey, awak rasa dekat mana adanya penderia cahaya ni? Okey, penderia cahaya ni banyak digunakan. Contohnya di lampu jalan lah. Okey, lampu jalan kalau awak perasan, okey, pada bila perubahan waktu siang ke malam, okey, daripada terang ke gelap, okey, lampu akan automatik menyala. Okey, contoh daripada malam ke siang, okey, waktu subuh tu, waktu pagi awak nak pergi sekolah tu, kalau awak perasan lampu menyala kan malam. Okey, tiba di dalam siang dia mengesan cahaya matahari sikit demi sikit, okey, lampu ni automatik akan terpadam. Okey, pada lampu jalan senang awak boleh lihat penderia cahaya. Penderia cahaya, okey, kat situ ada penderia cahaya ni sensor. Okey, itu kita panggil sebagai peranti input analog. Okey. Yang penting dalam bab ini awak kena tahulah kat mana digunakan. Okey, detail-detail seperti yang lain-lain ni saya rasa awak perlu tahu, okey, perlu faham, tapi yang penting awak aplikasikan kat mana digunakan contoh tadi penderia jarak, okey, air automatik, penderia cahaya, lampu jalan, okey, so awak dapat tengoklah kat mana digunakan Okey, penderia suhu ni yang ketiga untuk peranti input analog. Penderia suhu berfungsi untuk mengesan suhu dalam julat tertentu. Okey. Yang nampak ni apa benda? Okey, ni adalah ketuha, okey, ataupun oven lah. Okey, dia mengesan suhu. Okey, suhu, contoh kalau masukkan kek, berapa suhu yang awak nak setkan untuk sebiji, nak buatkan sebuah kek tu. Okey, so awak setkan dekat situ. Okey, so kat situ adanya penderia suhu. Okey, tadi bahagian input baru yang pertama bahagian input. Okey, yang kedua bahagian proses. Okey, tadi ada 3 bahagian input, proses dan output. Okey, yang kedua ni bahagian proses. Okey, input, proses Isyarat yang terima dari input akan diproses oleh CPU. Okey, input kerja dia menerima isyarat. Okey, lepas diterima isyarat, CPU ni akan proses isyarat tersebut, kemudian CPU akan menghasilkan isyarat kepada output. Okey, contoh CPU ni kalau dekat manusia, otak kita lah. Okey, otak kita akan terima isyarat, okay, so otak kita akan proses. Okey, lepas proses baru otak kita akan menghasilkan isyarat kepada output. Okey, apa yang output kena buat? Seperti yang diarahkan oleh CPU lah. Okey, itu proses. Okey, proses yang dibuat oleh CPU berdasarkan pengatur caraan yang ditetapkan oleh micropengawal. Okey, CPU nak bertindak dia berdasarkan pengatur caraan ataupun bahasa. Okey, dia terima isyarat daripada input. Okey, so CPU ni dia nak bertindak, apa yang dia nak kena buat berdasarkan pengatur caraan yang telah ditetapkan oleh micropengawal. Okey, pengatur caraan ni siapa yang buat? Ni manusia lah yang buat. Okay, apa yang kena buat, apa yang CPU kena buat bila terima isyarat. Okey, manusia kita yang mencipta benda tu, kita arahkan lepas ni nak kena buat apa, lepas ni nak kena buat apa. Okey, itu kerja CPU. Okey, dia cuma proses isyarat, proses data yang diterima daripada input. Okey, dalam CPU ni ada ROM dan juga RAM. Apa beza ROM dan RAM? ROM ni menyimpan data secara kekal. Menyimpan data secara kekal, dan RAM ni menyimpan data secara sementara. Okey, kebanyakan peralatan elektronik semuanya ada ROM, ada RAM. Okey. Okey, yang ketiga bahagian output. Tadi input, proses, kemudian output. Okey, output ni dia merupakan bahagian yang terdapat dalam micropengawal. Tugas dia adalah menerima isyarat daripada CPU dan menghantar isyarat tersebut kepada peranti output. Okey. Peranti output ni contohnya yang pertama adalah LED. Okey, LED. Contoh tadi lampu jalan lah. Okey, contoh lampu jalan. Okey, dalam lampu jalan ada input iaitu sensor cahaya contohnya. Okey. Sensor cahaya. Kemudian dia juga ada proses. Okay. Proses CPU pada lampu jalan akan proses isyarat daripada sensor cahaya. Kemudian sensor CPU akan menghantar isyarat kepada LED ataupun mentol lampu jalan tersebut.
Okey. Okey. Peranti output yang pertama tadi diode pemancar cahaya inilah LED ataupun lampu yang dia mengeluarkan cahaya. Okey, sebagai lampu hiasan ataupun lampu inilah. Okey. Ataupun selain daripada lampu jalan, lampu kelip-kelip yang biasa kita gunakan dekat rumah kita, lampu yang gunakan semasa waktu hari raya kan, kita ada gantung lampu kan, lampu LED ataupun lampu kelip-kelip, itu pun merupakan peranti output LED. Okey, tadi yang kedua tadi, tadi pertama LED, okay, yang kedua pembas. Okay, pembas ni adalah kita panggil pembas lainnya buzzer piezo. Okay, tadi LED mengeluarkan cahaya, pembas yang mengeluarkan bunyi. Okay, contohnya radio ataupun televisyen. Okay, itu semua adanya pembas. Okay. Yang ketiga geganti. Okay, ini geganti ataupun relay lah. Okay. Yang keempat motor arus terus. Ni semua peranti output peranti motor arus terus. Okay, berputar. Okay, dia bekerja dia berputar. Bila ada arus yang mengalir dia akan berputar. Okay. Contohnya yang berputar ni peralatan seperti apa? Okay, peralatan seperti contoh kipas, okay, mesin basuh, okay, dia ada putaran kan di situ, so adanya peranti output untuk arus terus. Okay, yang kelima lampu LED. Okay. Berfungsi untuk mengeluarkan cahaya ni sama seperti LED tadi yang diode pemancar cahaya. Okey, rumusan untuk kali ni, hari ni saya nak rumuskan sikitlah untuk bab ni. Okey, yang penting apa yang awak tahu, yang pertama tadi maksud mikro pengawal, maksud mikro pemproses. Okey, bahagian-bahagian dalam mikro pengawal. Tadi apa bahagian-bahagian mikro pengawal? Yang pertama, okey, yang pertama input. Okey. Input, terima isyarat daripada peranti input. Okey, peranti input tadi ada dua. Peranti input digital dan juga peranti input analog. Okey, saya harap boleh ingatlah jenis-jenis peranti input digital dan jenis peranti input analog. Okey, kemudian input akan hantar isyarat kepada CPU. Okey, CPU tadi saya cakap ingat dia macam otak manusia. Dia akan proses isyarat yang diterima daripada input. Okey. Kemudian dia dah proses isyarat tersebut, dia akan hantar isyarat tersebut kepada output. Okey, dan outputnya akan hantar isyarat kepada peranti. Okey, ini yang last. Okey, peranti output. Okey, saya harap boleh faham. Okey, topik bab ini, okey, tak susah pun. Okey, dan dia sangat menarik jika awak betul-betul memahaminya lah. Okey, sebarang pertanyaan atau apa-apa yang awak tak faham, awak boleh tanya saya. Okey, ataupun cikgu-cikgu yang lain. Okey, sekian daripada saya.